Salam sejahtera Malaysia. Selamat berbuka puasa tuan-tuan dan puan-puan. Rasa segar dan sihat apabila baru lepas mandi. Segar betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kisah di antara dua bekas rakan karib yang berjaya menumbangkan Barisan Nasional hanya tinggal kenangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kisah dua sahabat terbuang yang pernah menggegar mencipta sejarah negara Malaysia menjadi sejarah lampau. Dan kini nampaknya mereka saling menuding jari, berkata, kau dulu, aku kemudian, kau kemudian, aku dulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin nampaknya belum selesai lagi cerita mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel yang betul-betul menarik minat saya yang boleh mengejutkan seluruh warga, tuan-tuan dan puan-puan, daripada shahbuddin.com.net dengan satu tajuk yang luar biasa. Tajuknya memang hebatlah. Seolah-olah kapal Nabi Nuh telah ditemui. Begitulah tajuknya, tuan-tuan dan puan-puan. Tajuknya, Mahyadin khianati Ismail Sabri melalui cubaannya ingin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Bersara jauh lebih baik baginya. 2 April 2022 diterbitkan daripada shahbuddin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan artikel tersebut. Secara umumnya, ramai yang berasal loya dan bagaikan tidak percaya dengan usaha terbaru daripada Mahyadin Mat Yassin yang dikatakan mahu kembali menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini berikutan selama 18 bulan beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, beliau telah dikategorikan sebagai Perdana Menteri yang gagal dan langsung tidak berjaya. Itu kata artikel ini. Tetapi saya bangkang. Saya fikir Tan Sri Mahyadin Mat Yassin okey apa? Dia banyak membantu rakyat. Mungkin tak adil untuk memberi penilaian kepada dia kerana apabila dia jadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri ketika negara betul-betul gawat. Gawat ekonomi, gawat politik, gawat kesihatan, segala-galanya gawat. Jadi dia satu-satunya Perdana Menteri yang sebenarnya bagi saya adalah paling kental. Paling kental kerana dapat menghadapi ketiga-tiga kegawatan ini sekaligus. Dan akhirnya beliau dengan secara gentleman sedia mengundur diri. Tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai rungutan malah kemarahan daripada rakyat kedengaran di sana-sini sepanjang beliau memegang kuasa. Sudah tentu amat pelik seorang yang tidak berjaya dan gagal, tetapi masih ada hati mahu memegang kuasa sekali lagi. Seorang bekas ahli parlimen dengan separuh marah mencebik. Gila ke? Seorang bekas parlimen. Ini hebat ni. Realitinya, apa yang mampu dilakukan oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin jika beliau ditakdirkan jadi Perdana Menteri buat kali kedua nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah beliau mahu mengulangi kegagalan sekali lagi? Mereka yang lain berkata, tiada perasaan malukah dalam diri Mahyadin sekarang ini? Bagi tujuan mengejar impiannya itu, Mahyadin dilaporkan telah bertemu dengan pengerusi pejuang, iaitu Tun Mahathir Mohamad dan pengerusi PH, Anwar Ibrahim serta menghubungi Presiden warisan Shafie Apdal untuk mendapatkan sokongan. Bagaimanapun difahamkan, ketiga-tiga pemimpin yang ditemuinya itu telah menolak untuk memberi sokongan kepada Mahyadin. Tak ke lagi malu jadinya apabila semua mereka yang ditemuinya telah menolak hasratnya itu. Tambahan lagi, ketiga-tiga pemimpin itu turut sama berhasrat menjadi Perdana Menteri juga.
termasuk Tun Mahathir yang pasti tidak melepaskan peluang. Jika ada sokongan untuk jadi Perdana Menteri untuk buat kali yang ketiga setengah, jadi buat apa mereka memberi sokongan kepada Mahyadin? Begitupun apa yang nyata, tuan-tuan dan puan-puan, menurut artikel ini, apa yang nyata di sebalik kegairahan Mahyadin untuk menjadi Perdana Menteri semula, beliau sebenarnya sedang mengkhianati Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri sedia ada. Betulkah? Ini pun saya kurang setuju lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak semestinya buat macam tu mengkhianat. Kan biasalah sekarang politik Malaysia dah jadi semakin matang, semakin dinamik. Hari ini boleh berubah, besok lagi berubah. Kali ini cakap lain, nanti petang cakap lain. Itu dah biasa bah. Okey. So saya tak lihat jika Tan Sri Mahyadin Yassin ni seorang pengkhianat, tak jugalah. Lagi pula pada pendapat saya lah saja secara peribadi, kenapa nak kena ikut kalau benda tu dah tak sehaluan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukankah Ismail Sabri Yaakob berjaya jadi Perdana Menteri dengan sokongan beliau dan namanya sebagai Perdana Menteri juga dicalonkan oleh Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Lebih daripada itu, selain PN merupakan parti yang sedang bersama-sama membentuk kerajaan, Mahyadin sendiri dengan jawatan pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri yang disandangnya juga adalah atas lantikan Ismail Sabri sendiri. Kenapa sekarang Ismail Sabri mahu dijatuhkan pula dan tidakkah cubaan Mahyadin ingin kembali berkuasa itu satu pengkhianatan secara terang-terangan terpulang kepada kamu? Bagi saya tidak. Mahyadin berapa kali mau bersikap khianat? Lalu apa yang sebaik dan sepatutnya beliau lakukan sekarang? Sebenarnya menurut artikel ini, sebenarnya yang paling wajar untuk Tan Sri Mahyadin Yassin lakukan ialah segera bersara dan berundur terus daripada politik. Memang pedih dalam hati kerana terpaksa berundur ketika parti sedang menuju kemerosotan dan kekalahan. Bahkan mungkin akan membuatkan Bersatu berkubur terus selepas PRU 15 nanti. Tetapi untuk kesedaran Mahyadin, itulah harga sebuah pengkhianatan yang harus dibayarnya. Ditulis oleh Sahabuddin Husin 2 April 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan pendirian daripada channel ini daripada admin The Twin TV. Saya hanya bacakan artikel daripada sahbuddin.com.net terpulang kepada kamu untuk menilai. Walaupun begitu, saya banyak tak setuju, tapi ada juga yang setuju. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga banyak komen dan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Bye-bye.